Assalamualaikum dan salam sejahtera. Koresponden TVS bersiaran untuk anda membawakan laporan semasa daripada luar negara. Saya Syira Abang Mansur dan sedikit laporan daripada bilik berita mengenai perkembangan COVID-19 di Indonesia. Kes kematian harian COVID-19 sudah melebihi angka 1,000. Ini merupakan kes harian COVID-19 di Indonesia. Dan susulan daripada peningkatan kes ini, Indonesia telah melanjutkan PPKM darurat Indonesia sehingga 2 Ogos 2021. Ini adalah untuk membendung penularan COVID-19 di Indonesia. Dan bersama dengan saya ketika ini iaitu koresponden TVS Encik Syukri untuk kita tanyakan mengenai pelanjutan PPKM darurat ini yang kemudian dinamakan PPKM tahap 4. Betul ke Encik Syukri? Ya, Syira. Dan PPKM tahap 4 ini dikuatkuasakan untuk pengetahuan anda daripada 2 Julai sehingga 25 Julai di Jawa dan Bali dan kemudian dilanjutkan ke 15 lagi daerah di luar Jawa dan Bali. Encik Syukri, bagaimana pula PPKM kali ini diadakan? Mungkin ada beberapa kelonggaran baru yang ditetapkan. Ya, Syira, dengan mempertimbangkan aspek kesihatan, aspek ekonomi dan juga aspek sosial, Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk melanjutkan lagi pelaksanaan PPKM. Sebelum ini disebut PPKM darurat dan untuk kali ini disebut PPKM level 4 atau 3 dari bermula 26 Julai hingga 2 Ogos. PPKM darurat sebelum ini dikuatkuasakan sejak 3 Julai sehingga 25 Julai dengan memperketatkan banyak kegiatan sosio-ekonomi. Bermula 26 Julai, pemerintah Malaysia mula membenarkan pasar, peniaga kecil, bengkel kenderaan, kedai gunting rambut, usaha kecil yang lain kembali beroperasi dengan protokol kesihatan yang ketat. Orang ramai juga kembali dibenarkan makan di warung, di kedai makan, di restoran, tapi hanya dalam tempoh 20 minit sahaja. Yes. Makan selama 20 minit sahaja. Macam mana tu Encik Syukri? Ya, Syira, peraturan makan selama 20 minit ini menjadi trending di media sosial di Indonesia, menjadi gurauan, menjadi bahan gurauan, menjadi bahan sendaan di dalam kalangan netizen di platform media sosial. Antaranya video-video gurauan makan terburu-buru, semasa nak order makanan, pembeli atau penjual diminta tidak terlalu bertanyakan banyak soalan. Gurauannya kalau banyak bertanya soalan nanti waktu tempoh 20 minit itu akan semakin berkurangan. Berlalu. Mengikut peraturan PPKM, makan selama 20 minit dikira dari waktu makanan sudah sampai di meja. Jadi saya berpendapat ini bukan soal 20 minit tapi berkaitan disiplin kita dalam menjalani norma baru. Disiplin kita dalam mematuhi protokol kesihatan. Tidak mungkin penguat puasa boleh berada di semua kedai makan, semua di restoran, semua di warung memantau atau menghitung waktu pelanggan yang sedang makan. Peraturan ini adalah untuk kita berdisiplin, tidak berada terlalu lama di premis makanan, di premis makan kerana risiko penularan virus sangat tinggi. Premis makanan makan sudah tentulah menjadi tumpuan ramai, jadi tak perlu berada terlalu lama di situ dan kita perlu mematuhi protokol kesihatan yang ditetapkan. 20 minit saya rasa cukup untuk kita selesaikan makanan kita. Ya, Syira. Cukup untuk makan sahaja. 20 minit. Baik, kiranya rasanya cukup. Kalau saya 8 minit pun dah cukup. Okey, kiranya tempoh waktu makan itu dihadkan kepada 20 minit saja. Mungkin saya pastilah ini adalah untuk mengurangkan risiko terdedahnya kita kepada persekitaran luar terlalu lama. Baik, Encik Syukri, tadi sudah dilaporkan bahawa PPKM Darurat Indonesia dilanjutkan semula dengan beberapa penyesuaian baru mengambil kira aspek kesihatan, ekonomi serta dinamik sosial. Bagaimana pula kes positif dan kematian akibat COVID-19 di Indonesia ketika ini? Ya, Syira, kalau terlihat pada 27 Julai, Malaysia mencatatkan jumlah kematian harian tertinggi setakat ini akibat COVID-19, merekodkan 2,069 kematian dan jumlah kematian dalam tempoh 2-3 hari sebelum ini juga menunjukkan jumlah kematian hampir mencecah 2,000 kematian sehari. Jadi jumlah kematian keseluruhan akibat virus itu kini telah meningkat lebih pada 87,000 dan sejak minggu lepas
jumlah kematian rata-rata lebih 1,000 dan sangat membimbangkan. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta sendiri berterusan mencatatkan kes kematian yang tinggi dan kes baru COVID-19 di Indonesia direkodkan purata melebihi 45,000 kes sehari, menjadikan jumlah keseluruhan kini meningkat kepada lebih 3.4 juta kes dengan lebih 550,000 pesakit aktif atau sedang dirawat di rumah-rumah sakit atau hospital. Dengan peningkatan sedemikian rupa sudah pun menghampiri angka 2,000 saya pasti mungkin ramai juga yang sudah divaksin sebagai salah satu cara membendung penularan ini. Mungkin laporan daripada Encik Syukri mengenai program vaksinasi COVID-19 ketika ini? Ya Syira, setakat ini lebih 46 juta telah menerima suntikan vaksin pertama dan lebih 19 juta telah menerima vaksin kedua, dan Indonesia juga telah memulakan program vaksin ketiga untuk petugas kesihatan. Kementerian Kesihatan telah memulakan penyuntikan vaksin booster untuk tenaga kesihatan dengan menggunakan vaksin Moderna. Dia akan melibatkan lebih 1.4 juta tenaga kesihatan di Indonesia. Vaksin ketiga ini adalah bagi meningkatkan lagi imunasi badan terhadap COVID-19. Ya, Syirah. Ya. Dan diharapkan dengan pelanjutan PPKM tahap 4 di Indonesia, sekali dengan program vaksinasi yang diadakan dapat mengurangkan risiko-risiko jangkitan yang dialami di sana. Baik, Encik Syukri, kita ada menerima berita mengenai letusan Gunung Sinabung pada Rabu 28 Julai yang lepas. Mungkin perkembangan terkini mengenai letusan Gunung Sinabung tersebut daripada anda, silakan. Ya, Syirah, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Indonesia atau PVBMG dan Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia ketika ini sedang memantau perkembangan letusan Gunung Sinabung. Penduduk sekitar diminta sentiasa berwaspada dan lakukan penjarakan lebih dari 5 km dari puncak gunung. Gunung berapi Sinabung Sepaturani telah mengalami letusan pada hari Rabu 28 Julai jam 1.20 waktu Indonesia Barat, dan letusan asap debu vulkanik telah lebih 4,500 meter dari puncak gunung. Untuk makluman Syirah, berdasarkan data dari PVBMG, terdapat lebih 70 gunung berapi yang masih aktif di Indonesia. Manakala 6 gunung berapi di Indonesia ketika ini sedang aktif meletus. Selain Gunung Sinabung, gunung berapi lain yang sedang aktif sejak 2 tahun lepas adalah Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Gunung Berapi di Jawa Tengah, Gunung Kelut di Jawa Timur, Gunung Bromo di Jawa Timur, Gunung Soputan dan Gunung Lokon di Sulawesi Utara. Itu banyak gunung yang sedang aktif meletus ketika ini. Ya, Syirah. Ya, betul. Kita juga mengambil tahu keadaan dan situasi di Indonesia sebagai negara jiran kita, Malaysia. Baik, terima kasih Encik Syukri untuk laporan kali ini mengenai perkembangan COVID-19 dan juga perkembangan mengenai letusan Gunung Sinabung. Setakat ini saja laporan koresponden TVS untuk hari ini. Kita jumpa lagi di episod seterusnya dengan laporan yang lebih komprehensif, padat dan ringkas. Dibawakan oleh koresponden-koresponden kita dari luar negara. Saya Syirah Abang Mansor, jaga diri Malaysia.